Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni macam biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam ni sebenarnya Zul nak ceritakan ataupun nak sharekan satu informasi yang penting untuk anda sebab apa? Ramai kat Discord channel Zul, kemudian Zul tengoklah kat di Facebook pun ramai yang kata panic buy sebenarnya sekarang ni. So ramai yang kata nak buy, kalau anda buy tu meaning sebenarnya ikutkan anda FOMO saja. Itu kan kalau anda buy sekarang ni memang anda buy dalam FOMO. Sebab apa? Nanti Zul terangkan sebab apa di chart saja ada satu data yang anda perlu tengok. Sebab apa data ni kalau ikut siapa dah yang follow channel Zul lama memang Zul dah share kan, iaitu 4 year circle apa yang akan berlaku sebenarnya. So untuk kali ni Zul expected untuk Zul sebenarnya Zul dah kata hold dulu sebarang pembelian. Zul hanya nak tunggu confirmation dan Zul nak lock dulu Zul punya modal. Kenapa? Ini adalah opportunity yang terbaik untuk Zul punya money management, untuk lock lu punya modal sebelum ada lagi penambahan lain. Nanti Zul akan terangkan di chat untuk anda faham apa yang Zul tengok sebenarnya untuk long term dan apakah data-data yang sebelum ini kita akan bawa ke depan. Expected bila anda nampak tu, hopefully anda faham kenapa Zul tak buy sekarang, kenapa Zul walaupun price naik, yes bagus, price naik itulah bagus yang Zul nak. Expected itulah opportunity untuk Zul. Aku kata lock tu punya, aku kata modal ataupun expected aku kata accept tu punya, nak cakap untuk selamatkan Zul punya modal. Expected kalau kena bearish market, expected Zul akan keluar market, kemudian expected boleh buy lagi dengan apa yang modal ada buy di bawah. So untuk terangan lebih detail untuk anda faham, nanti kita akan pergi chat. Sebelum tu let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk hari dalam tempoh 12 jam. So inilah coin market cap. Sebenarnya kita tengok total market. So total market turun sikit daripada 2 trilion ke 1.9, kemudian volume meningkat dengan drastik daripada 90 lebih ke 110 bilion tu. Meaning kenaikan itu kan kita kena RSI, store RSI semua dah di overbought. Yang drive price market sekarang hanyalah volume. Kenapa volume meningkat? Disebabkan ramai yang FOMO in. So bila ramai FOMO in itu dapat volume meningkat. So berdasarkan chart pun price dah memang overbought. So meaning expected price akan drop bila masa. Cuma price yang drive next sekarang adalah disebabkan FOMO in di dalam market. So adakah ini bagus? Maknanya untuk ni adalah kata short term saja, expected short term, tapi pun adalah good untuk respond, untuk kembalikan. Aku kata price melakukan kenaikan ni adalah selalunya kenaikan nanti expected di FOMO in. Expected wave dah pun trigger first step, and expected yang lain akan FOMO in lah. Bila FOMO in berlaku, bila sampai price expected will akan drop balik price, untuk expected dia akan scare balik dalam market. Bila yang dah FOMO in ni, dia akan takut expect dia akan jual, sebenarnya price tu akan more drop ke bawah. Kenapa? Nanti tu akan tunjukkan data iaitu 4 year circle, iaitu daun 2013 dan 2017. So let's go kita pergi ke harga untuk malam ni. So Bitcoin berada di 43 1.9, Ethereum 0.28 saja, kemudian lain-lain coin semua expected XRP 11%. So lain-lain coin ada yang melakukan dropping. So apa untuk malam ni maknanya Zul nak lebih fokus kepada chart untuk anda fahamkan. So let's go ke chart. Sebelum ke chart Zul nak tengok dulu Zul punya portfolio. So portfolio currently ikutkan pagi semalam 12%, now adanya 11% loss. Meaning Zul kata recovery yang banyak disebabkan altcoin lain sedang melakukan kenaikan. So yang Zul still banyak profit, Lokoti hampir 200, Solana 200, BNB 100. So apa yang Zul akan tackle adalah sekiranya ada kenaikan yang masih negatif ni, yang Zul akan tackle, akan buy. Contoh Koti Zul akan buy ni sebab apa? Average tu di atas. So kalau Zul buy di bawah, minute expected dia akan drop. So mana yang tengah profit Zul akan biarkan saja. Ikutkan kalau yang tengah profit, contoh di Harmony One Phantom tengah profit, hold saja. Zul expected Zul akan tunggu untuk lock dia punya kuartal modal. Expected yang loss Zul akan buy lagi untuk reducekan dia punya average per unit. So let's go ke chart. So untuk chart ni Zul nak terangkan kepada apa yang Zul nampak perkara ni. Zul akan pergi dulu untuk di daily, kemudian Zul nak tengok 4 year circle. Inilah dia punya chart untuk 4 year circle untuk monitor. So apa yang Zul nak tunjukkan anda, kita pergi lalu tahu inilah tahun 2018, kemudian inilah 2014. Kita start mula bearish. So bearish tu adalah 4 year circle. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita akan bearish, kemudian tahun keempat kita akan ada mega pump. So untuk anda faham, dari situ kita pergi sebab apa yang Zul terangkan ini akan dibawa ke depan. Nanti akan ada tahu kenapa Zul tak buy lagi, kenapa Zul kata amat berhati-hati untuk buy, kenapa Zul kata lebih tumpukan untuk lock tu punya modal dulu sebelum tu tambah lagi modal lain untuk membeli account lain. So apa, let's go kita pergi chart ni. So inilah chart kata di, kalau ikutkan BTC USDT, iaitu menggunakan Bitstamp di trending view. So anda akan dapat data ni, data pada Bitcoin daripada permulaan. So first expected tahun masa itu kalau tahun 2 ikutkan ni tahun 2014, 4 years pertama daripada Bitcoin naik hyper, kemudian
price buat first 4 year circle, iaitu 4 tahun. Tahun pertama bearish, kedua bearish, tiga bearish, barulah kita ada pump. So apa yang berlaku untuk ni, kita akan tengok yang ni Zul nak tunjukkan. Lepas tu tunjukkan anda faham apa yang Zul nak explainkan di price yang semasa, iaitu price buat top, kemudian price drop. So price drop ni sampai mana? Seperti kita akan ambil data price stop yang ikutkan itu daripada 79 drop sampai ke 34, 32, kita drop hampir 60%, 5%. Sorry guys, batuk tu memang kata dia jadi pula ni. So kita tengok apa yang berlaku price drop daripada higher high ke yang ini. So nak tambah ni yang bawah ni. So kita sebab apa kita tak touch kita punya last support. So price jatuh kat ni banyak, iaitu 53%. Kemudian price pump melakukan kenaikan ke atas. So kenaikan ini apa yang akan berlaku, kita tengok kat manakah dia buat retracement. Kalau Zul delete expected Zul akan tarik Fibonacci, swing low, and then the swing high to swing low. Tengok apa yang berlaku, price betul-betul berlaku rejection di punya major resistance, iaitu Zul draw ni, Zul akan tukarkan color purple. So apa yang berlaku, anda akan nampak price berlaku rejection. So apa yang kita nampak ini ialah price drop 50, hampir 50%, kemudian naik, fail, kemudian price terus drop, kemudian drop tu teruslah bearish market, iaitu tahun pertama selepas kita habis 4 years circle. Kita mulakan 4 years yang baru, iaitu pergerakan circle yang baru, iaitu tahun pertama bearish, 2, 3 bearish, expected 4 barulah kita bearish. So expected apa yang berlaku ni, kita dah kuartal dalam 3 tahun bearish market, iaitu yang ni. So price ni dah drop, kemudian tahun 20 kata ini kan ambil masa selama 3 tahun, 2004, 2014, 2015, kemudian 2016 dan 2017 barulah kita ada naik pump. So complete 4 year circle yang kuartal yang pertama. Kemudian 4 year circle baru muncul, iaitu pada tahun 2017. Kemudian price drop, sama juga kuartal ni punya pergerakan, iaitu price drop sebanyak 50%. So ini expected 42% saja. Kemudian price bounce melakukan ke atas. Bounce kat mana? Sama juga dia punya script atau jalan cerita swing high to swing low. Sama juga tu dah draw pun kita punya Fibonacci. Price sama juga, price bounce daripada 50%, 40% bounce ke major resistance, gagal. Kemudian price terus ke major support, iaitu di kawasan yang semua high betul. Last support dia masa tu lah 7.6k. Kalau ikutkan yang ni, iaitu yang sebelum yang first year circle tu ialah last support dia berada antara 451. So itu yang berlaku, skrip yang sama berlaku untuk di tahun 2 circle yang pertama, iaitu price melakukan pump, kemudian gagal breakout major resistance, kemudian price terus drop untuk sambung 3 tahun bearish market. Expected bilakah aku kata buran, expected tahun keempat ataupun tahun ke-akhir, iaitu tahun 2021 price melakukan hyper price. So expected tahun 21 price breakout ni, price naik 21, tahun 2021 tahun lepas melakukan higher high. So let's go, kita pergi ke current time. So current time apa yang berlaku sekarang, kita akan tengok dokan dulu ini untuk kata lebih jelas. So apa yang berlaku sekarang, kenapa expected kita yang kata 4 year circle, ikutkan 4 year circle kita dah habis tahun 21, now start tahun 22, sepatutnya kita akan start circle yang baru, iaitu 3 year bear market, iaitu mana tahun 22, 23, 24 kita akan bearish, kemudian tahun 2025 barulah kita akan ada nampak huge pump untuk buat kuartal high baru, seperti mana kita tengok 2021, 2017 dan expected 2013 yang tu tunjukkan. So untuk sekarang kita akan gunakan data 4 year circle sebab apa, expected price still lagi follow 4 year circle. So 4 year circle apa yang masuk, kita expected price dah drop hampir 50%. So price high low drop itu sampai 51%. So apa yang tu nak tengok sekarang ialah yang sama juga, swing high to swing low. Kita nak tengok price itu di major resistance. So ini adalah kata cakap untuk currently Zul punya portfolio adalah kata dalam negatif 11%. Sekiranya price Bitcoin recovery ke 61, cakap Bitcoin recovery, altcoin lain juga akan recovery. Apa yang Zul fokuskan adalah bila price sampai di kawasan ni, Zul nak tengok sama ada dia berjaya break atau tidak. Berdasarkan data tahun 2013, 2017 kita gagal breakout major resistance, kemudian price barulah start bear run market. So macam cakap kita dah start bear run market tahun pertama 22. So macam cakap sebelum ni ada juga video cakap tahun pertama adalah kuartal tahun pertama, seperti tahun ni tahun 22, expected price akan buat kejatuhan
buat kenaikan untuk buat bull trap, kemudian price untuk akhir tahun 22, barulah price itu akan sampai ke major support kita. Untuk currently major support kita berada di antara 26k dan 15k. So ramai yang cakap, aku kata bila kita aim harga bawah 30, aku kata tak logik. Sebab apa? Bukan tak logik, kita menggunakan data apa yang data sebelum ni, menunjukkan 2017 sama juga price pump, kemudian drop ke kawasan major support, kemudian price expected untuk 3 tahun dia bermain dalam kawasan ni. So Zul tak takut price jatuh kawasan ni. Sebab apa? Zul nampak inilah sebagai satu opportunity yang terbaik. Siapa-siapa yang nak buy crypto masa tu, itulah 3 tahun itulah masa terbaik untuk collect sebanyak boleh coin yang kata major tu, the Bitcoin, Ethereum dan juga beberapa altcoin yang kata memiliki future value untuk aku kata dalam crypto. So pertama kali ini yang Zul aku kata harapkan anda faham itu. Sebab apa? Zul tak buy lagi, walaupun ketika Zul nak buy Bitcoin, tapi sebenarnya Zul tak kalau Zul amat berat nak buy Bitcoin sebenarnya. Sebab apa? Bitcoin tu, sebab apa nak Zul buy Bitcoin lagi? Boleh buy, sebab apa? Bitcoin Zul still lagi dalam negative profit. Bila negative profit, apa yang berlaku kalau ikutkan di nanti Zul akan tunjuk chart, iaitu Zul punya average berada di 46. So selagi mana price tu berada di bawah, yes Zul boleh buy. Sebab apa? Kalau selagi mana Zul buy, average Zul akan drop. Sebaik saja Bitcoin berada di atas average, meaning Bitcoin Zul tak akan buy dah, Zul akan tunggu untuk lock. So coin-coin yang best Zul akan buy, contohnya di Koti, nanti Zul akan tunjukkan coin-coin apa yang untuk Zul punya portfolio adalah better untuk Zul buy tambah baru. Untuk apa? At least turunkan dia punya average. So bila Bitcoin sampai ke kawasan 61, hopefully coin yang Zul turunkan average ni, price tu berada di atas average, meaning Zul akan boleh lock Zul punya position dalam aku kata break even ataupun profit. Kemudian sekiranya Bitcoin berlaku rejection, Zul boleh exit market untuk aku kata coin-coin ini. So nanti Zul akan tunjukkan contoh beberapa coin yang Zul still dalam negative profit, yang Zul aku kata sedang untuk beli coin ni untuk sepatutnya hanya untuk reducekan dia punya average, untuk prepare Zul punya break even punya price. So di Bitcoin inilah pergerakan yang kata merisaukan Zul sebenarnya. Pergerakan yes, pump ini bagus, tapi pump ini Zul akan ambil opportunity iaitu untuk lock Zul punya modal. So sekiranya price tu sampai kawasan ni gagal, apa yang berlaku? Zul perlu ni Zul ceritakan, iaitu kita dah ada pun pattern reversal untuk Bitcoin, iaitu pattern ni atau rising wedge. Rising wedge ni adalah kata expected bearish market, expected dia akan drop, breakout dia akan drop sampai ke bawah sampai ni expected dia punya starting betul-betul berada dalam kawasan 20k ataupun 26k kita dalam major support. So sama juga data tadi di 4 years kita gagal jatuh sampai ke 26 dan 30k. So untuk sekarang bukanlah Zul kata tak boleh buy, boleh buy, tapi bergantung anda punya portfolio dan money management. Contoh macam Zul dah kata expose Zul punya risiko modal Zul sebanyak RM50,000 dalam aku kata crypto. So kalau Zul tambah lagi, kemudian price drop, meaning Zul aku kata kurang dana untuk buy di dip nanti. So untuk yang Zul terbaik adalah Zul hold dulu subscala position, reducekan apa yang boleh. Untuk yang contoh beberapa coin yang Zul still lagi average di atas, Zul boleh buy lagi untuk reducekan average dia. Kemudian sebaik saja Bitcoin sampai kawasan 61.55, Zul akan lock semua Zul punya modal dalam at least break even. Contoh Zul punya Bitcoin, aku kata Bitcoin sendiri break even Zul average Zul berada di 46. Selagi mana Bitcoin berada di bawah 46, Zul masih negative profit. So kalau Zul buy pun tak ada masalah untuk Bitcoin. Sebab apa? Average Zul akan drop. Sebab apa? Zul buy di kawasan lower. So sekiranya Bitcoin berada di atas kawasan ni, ini aku kata bukan misi untuk buy. Sebab apa? Inilah aku kata misi untuk Zul lock, expected lock dia punya stop loss at least di break even. Sekiranya gagal kawasan ni, breakout jatuh, breakout one more time, kita akan expected price akan drop more drastic ke kawasan major support. Script yang sama, iaitu 4 year circle sebelum ini di tahun 2013 dan tahun 2017. So itu yang Zul expectkan boleh berlaku. Apa yang Zul sedang monitor. Kenapa lah Zul cakap Zul tak buy lagi beberapa coin. Cuma yes, Zul nak buy coin, cuma coin nanti Zul akan terangkan coin apa. So itu di Bitcoin, hopefully anda faham. Zul cakap kenapa Zul fokus ke Bitcoin. Bitcoin penentu segalanya. Kalau Bitcoin naik, altcoin naik, Bitcoin drop, altcoin lain juga drop. So untuk Zul punya money management adalah good untuk Zul sekarang, untuk at least secure Zul punya modal dulu. Secure Zul punya modal dulu sebelum Zul tambah lagi modal lain. So kat coin manakah yang boleh Zul tambah? Contoh ni Bitcoin Zul boleh tambah lagi, sebabkan selagi mana price bawah average, kalau Zul buy kawasan ni, at least Zul punya average turun lagi sedikit. So contoh coin lain Ethereum, Zul akan tunjuk Ethereum adalahkah good position untuk tambah. Untuk Ethereum dah bukan good position untuk Zul tambah. Sebab apa? Untuk Ethereum price tu dah berada di kawasan average Zul. Kalau Zul tambah pun dia hanya kata menambah tu punya
risiko management tu expected tu hanya ada 5,000, now tu dah risk 6,000, kalau tu tambah 1,000 lagi Ethereum. So tapi kalau Ethereum berada di bawah ni, so buy 1,000 tak masalah. Sebab apa? Walaupun 6,000 so export daripada atas ni 5,000, so tambah lagi 1,000, 6,000, tapi so dapat coin lebih banyak. So average ni akan drop dengan drastic. So meaning loss itu tak banyak, loss itu berkurangan. So coin macam ni adalah better untuk buy tu. Untuk Ethereum kalau tak cantik, contoh dia akan pergi ke Solana. Solana average tu berada di 172. So untuk Solana price pun berada di yang kata last support antara satu, dan Solana adalah good coin untuk Zul buy. Even though expected untuk Bitcoin berlaku sampai 61 kemudian reaction, yes, tak masalah. Selagi Bitcoin masih belum lagi sampai 61, so ada journey untuk sampai 61. So kalau Zul sampai kau buy, meaning Zul buy lagi Solana, meaning apa berlaku, Zul buy di bawah, apa yang berlaku, Zul akan dapat asset yang lebih banyak. So meaning average ni akan drop. So sebaik saja Bitcoin sampai 61, katakan Bitcoin 61, expected Solana boleh naik juga, expected dia sampai kawasan break even. Dan sekiranya bantu tu nampak di Bitcoin ada quarter failing breakout. So failing breakout tak salah, Solana tu dah break even, so meaning Solana tu boleh keluar dari market dengan quarter modal, tak dapat untung dapat, pun kalau rugi pun 1%, 2% saja dapat apa. Loss 1%, 2% tak masalah, kita ada modal 98-90% untuk buy di kawasan deep, iaitu expected 80-60%. Harga yang paling bawah tu expected dalam, kalau kita breakout bearish market, kita akan dapat dalam $22. So Zorek quarter lebih happy break even ataupun rugi dalam 1%, 2% untuk gunakan modal yang tu keluar tu, expected untuk buy lagi lower, expected buy di lower, expected average kita akan drop dengan drastic ke average kita akan bawah, kemudian expected bila berlaku pump kita akan melakukan profit dengan cepat, expected asset kita lebih banyak. So bila asset lebih banyak, expected kita akan melakukan return on investment lebih tinggi. So untuk Zul akan fokus ke coin ni, contoh di Solana, kemudian next coin AVAX. So untuk AVAX mungkin lebih kau dah terlambat tu nak kan, sebab apa price tu dah berada di hampir punya quarter average per unit, tapi apapun still lagi below, consider whatever below still lagi okay, tapi bergantung pada kalau AVAX ni lebih fokus pada Solana. Kemudian kalau tengok Luna okay, sama juga, Luna still lagi boleh buy, ada satu trend lagi, good opportunity untuk naik. So Luna adalah good coin untuk tambah lagi, suntik modal baru untuk turunkan average. Kemudian Polkadot Polkadot pun sama, tu expected good coin untuk tambah, sebab apa price berada di last support, kemudian belum lagi breakout trend line. So Polkadot adalah good untuk tambah lagi tambah modal untuk at least hanyalah untuk turunkan dia punya average saja. Kemudian another coin Cardano. So Cardano bukanlah good position, sebab apa Cardano dah pun berada di average tu betul di bawah ni. So untuk Cardano dia hanya expected untuk tunggu Bitcoin sampai 61, and expected Zul sampai 61, Zul akan terus lot untuk Cardano, and Cardano adalah sedikit aku kata positif, sebab apa 61 Zul boleh keluar asset, Zul boleh keluar dalam sedikit profit. So profit yang ni boleh cover ke yang coin yang lain. Contoh Chainlink juga. So Chainlink tu berada di 25, so berada di support. So untuk Chainlink pun sama juga, good untuk Chainlink adalah good untuk tambah sekarang untuk reduce dia punya quarter average. So meaning good untuk Chainlink. Kemudian Matic, adakah Matic good? So Matic dah 2 profit, so Matic tu tak boleh buat apa, tak boleh buy sekarang ni, tak nak form in. So apa nak tu hanya fokus untuk Bitcoin, untuk expected Bitcoin melakukan kenaikan, hopefully dia naik atas, kemudian tu boleh lock. So untuk Matic ni tu boleh katakan expected kat manakah good swing low to swing high, kita akan expected tu akan ambil profit sikit dalam 20% di kawasan support ini. Dia akan ambil profit 20%, kemudian expected dia akan lock terus dia punya modal at least untuk break even. Untuk break even, kena price Bitcoin drop, kita expected kita keluar market, expected kita akan tunggu untuk buy balik harga yang lebih bawah. Kemudian untuk di Phantom, ada yang bertanya seperti adakah good position untuk buy sekarang. Untuk Phantom pun lebih kurang sama. Untuk Zul bukan good position untuk buy, sebab apa price dah pun berada di average per unit per atas. So ni average pun Phantom pun sama juga, dia akan keluar profit 20%. Expected bila Bitcoin sampai 61, kita expected mungkin Phantom boleh breakout ni mungkin dia akan sampai buat high baru. Masa tu kita tengok macam Bitcoin, kalau Bitcoin fail, expected Phantom pun akan jatuh balik. So apapun kat altcoin ni nak beli atau tidak bergantung pada average perkara semasa, kemudian bergantung kepada pergerakan Bitcoin. Sebab tu Zul still lagi tumpu kat Bitcoin. Di altcoin ni Zul akan tumpu kepada coin yang Zul ada saja. Untuk coin baru memang Zul tak buy dah, Zul hanya fokus untuk coin yang Zul ada, dan Zul tengok mana yang negative profit untuk reducekan dia punya average per unit. Hopefully sekiranya Bitcoin follow seperti streak yang sama, iaitu sampai di kawasan
major resistance 60.5561. Kemudian sekiranya gagal, at least altcoin dapat selamatkan untuk at least break even, dapatkan modal. Sebab apa? Tu tahu modal itu Zul boleh pakai untuk kuartal 2 year, kuartal another 3 years peri market untuk buy very very low. Expected kita akan tunggu tahun 25 kita akan ada mega pump, meaning return on investment kita akan lebih tinggi. So itu yang data yang penting untuk Zul sharekan untuk malam ni. So yang kuartal Zul share ni hanyalah kuartal expected price naik atas. Yang salah, price boleh lagi naik sampai ni gagal, kemudian expected price boleh lagi kita buat lower low, iaitu lower low macam mana, price boleh lagi sampai kuartal 9 fail, jatuh balik 50 dan baru berlaku kenaikan untuk buat pergerakan kuartal higher high dan higher low. Kita akan ada resistance baru. Ingat, cakap untuk 4 tahun pertama 4 year circle ialah tahun pergerakan yang akan buat bull trap ataupun pergerakan, yes, kenaikan dia akan buat apa, pergerakan higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low. So seperti ujung tahun baru kita akan seperti price itu kan berada di betul-betul bottom. So itu yang Zul expectkan lakukan 4 year circle. Itu yang Zul kata sedang kita monitor pergerakan price. Sebab tu cakap Zul still lagi beware. Zul tak tambah lagi modal untuk beberapa coin. Zul hanya tambah modal untuk Zul hanya suntik ke beberapa coin yang seperti Joe Twitter tadi, coin yang memang patut Zul buy. Untuk apa? Untuk reducekan dia punya average. So, bila reducekan average, hopefully bila Bitcoin sampai 61, sekiranya sampai 61, Zul boleh kata break even di Bitcoin, break even di Ethereum, break even di Solana. So macam contoh di Solana, kalau rally Zul tak boleh break even. So kalau price itu, kalau contoh Bitcoin sampai 61, kemudian Solana tak kata masih lagi di bawah, so apa yang berlaku, Zul akan di Solana ni expected Zul akan reduce 50%, Zul akan keluar modal 5%, kemudian 5% lagi Zul akan hold dalam market. So 5% yang Zul keluar tu Zul kuasa buy di bawah. So apa-apa pun ini bergantung kepada chart Bitcoin. Sebab Bitcoin juga, Bitcoin adalah king. So apa yang berlaku di Bitcoin akan berlaku di altcoin yang lain. So sorry guys, memang batuk tak boleh control lah. So guys, rasa malam ni itu saja data yang nak sharekan. Sebab apa, Zul ramai tengok di dia punya Discord, memang banyak yang FOMO in punya. Tapi untuk itu kata nak FOMO in tak masalah, tapi tengok dulu anda punya money management. Macam cakap dulu, untuk Zul ni sudah kata expose dia punya risiko RM50,000. So aku kata better untuk Zul secure dulu modal at least, kemudian buy. Aku yes, boleh tambah lagi RM5,000, RM6,000 tu boleh tambah lagi untuk tambah. Tapi tambah tu kat mana? Bukan tambah di Bitcoin, tambah yang di altcoin yang nak turunkan average. Expected daripada loss 20%, mungkin kalau bearish market memang akan loss dalam 1 ataupun 2% saja. Better kita tambah untuk loss 2% daripada loss kita tak tambah tapi price tu boleh loss dalam 20%. Jadi yang penting kita exit kuartal market kita dalam small loss. Expected kita akan boleh guna modal balik untuk buy yang kita lebih opportunity yang lebih besar. So itu di Bitcoin. Hope anda dapat faham. So berdasarkan RSI, kalau ikutkan di weekly kita berada di kata weekly, yes, akan melakukan kenaikan. So kenaikan ni expected apa berlaku, kenaikan ni akan untuk weekly akan push price kita untuk sampai at least 61. So itulah expected boleh berlaku. Tapi kalau ikutkan di daily RSI dah pun berada hampir di overbought, stock RSI pun overbought. So bila-bila kita boleh masuk jatuh. Kemudian ikut di 4 hours ada sedikit kata dah turun sikit. So stock RSI di 4 hours dah pun drop, dah cross ni. So ini kita expect ada jatuh sampai 50. So bila jatuh 50, meaning apa yang berlaku, stock RSI pun dah momentum di bawah. So meaning jika kita ada opportunity untuk price itu naik atas at least ke 61. So journey ke 61 tu dah nampak momentum tu dah kembali balik. So meaning apa yang berlaku sekarang, Zul akan hanya kuartal fokus untuk lock di modal, kemudian reduce punya average di altcoin yang sedang negatif. So siapa yang macam tu tak sesuai, tapi siapa yang masih baru, masih nak masuk, yes boleh, tapi jangan all in lagi. So expected image cakap untuk daily semalam, confirmation untuk daily di Bitcoin dah pun breakout. So meaning bila breakout masuk dalam ni, expected kita boleh tengok altcoin. Now anda boleh start balik beli altcoin. Contoh anda nak buy altcoin tadi, contoh kalau anda nak beli macam tu, anda nak beli Koti. So katakan Koti anda nak buy, yes Koti good untuk buy untuk long term. Expect anda boleh expose sikit anda punya, contoh anda nak buy 1000 coin. So dapatkan 1000 coin good, expected naik saja kawasan ni, tengok Bitcoin. So sepanjang Bitcoin sampai 61, anda stop loss. Letak stop loss dalam profit. So even kalau price jatuh tak masalah, anda keluar dalam
modal dan sedikit profit. Itu anda boleh buat. So contoh coin-coin lain, contoh macam Harmony One. So Harmony One kalau anda buy kawasan yes, anda buy di kawasan trendline, good opportunity, at least anda akan dapat sedikit return investment. Tapi seperti kalian janganlah in expert dalam 20% saja. Contoh anda ada RM1000 Harmony masuk 200, Koti kalau target RM1000 masuk 200. Sebab pun juga tadi price still lagi boleh melakukan lower sebelum dia buat test dia punya higher high. So ini adalah quarter opportunity untuk opportunity Bitcoin test higher quarter major resistance. Kalau gagal, yes, kita ini confirmation kita untuk bearish market yang 3 tahun. Tapi sekiranya kita dapat breakout ini bermakna teori Zul untuk 5 year circle ataupun circle yang baru dalam market, iaitu kita akan buat another last pump untuk kita buat quarter yang seperti punya tahun blow off top kita, iaitu price ini. So apa yang kita tengok adalah first confirmation kita untuk kata pergerakan all time high baru ataupun macam kat seperti akan buat circle baru. So apa yang berlaku, ya first kita perlu breakout 61, kemudian yang mega confirmation iaitu kita perlu breakout apa kata bear trendline ini ataupun bear pattern iaitu rise ini. Bila kita break dia macam tu cakap sebelum ni, kita break saja ini breakout ini menandakan kita perlu keluar market sebaik saja price tu melakukan pump. Kat mana? Sama juga kalau ikutkan swing high to swing low. Kalau ikutkan draw yang ni, swing high tu kedua swing low ni kita akan seperti 1.6 apa yang boleh 1.6 kita akan ambil kita ambil modal dulu seperti zone sini pun akan ambil modal dalam 30%, 50%, kemudian tu akan right price at least sampai 26, kemudian 36 dan 42. So seperti Bitcoin kalau buat aku kata last circle ataupun circle baru bercakap blow off top, dia akan seperti Bitcoin boleh sampai ke 36 dan 42 iaitu dalam 160k dan 180k. So sekiranya itu yang expected Zul teori tu boleh berlaku 5 year circle, sekiranya price sampai sini memang totally Zul akan exit semua tu punya position dalam Bitcoin, Ethereum, semua ni Zul akan exit. Sebab apa? Tu tahu bila exit tu, dan yang terbaik adalah expected Zul tak perlu exit pun dalam Bitcoin. Sebab apa? Zul akan exit di altcoin saja, contoh di Ethereum dan coin-coin lain. So meaning di Bitcoin ni expected Zul dah ambil modal semua coin. So Bitcoin, expected Bitcoin tu hanya tinggal yang profit. So meaning Bitcoin tu biarkan saja asset tu. So bila drop lagi kawasan ni, nanti Zul akan hanya menggunakan apa yang Zul keluar sebelum ni. Sebab apa? Bitcoin adalah kata very, bagi Zul kata very sangat berharga. So meaning kata nak jual tu sayang, tapi seperti jelah dia akan cuba untuk tak jual punya Bitcoin and then dia akan ambil di profit. Tapi itu sekiranya blow off top yang kita fire sekarang yang Zul expectkan teori untuk berlaku. Sebab apa? Itu boleh berlaku sekiranya kita dua confirmation. Yang pertama breakout 61, kemudian yang confirmation yang terpenting kita breakout trendline ni. Itu untuk circle yang baru. So memang tak ada orang cakap pun fire circle ni, hanya expected memang Zul seorang je cakap ni. So apapun itu masih lagi jauh, data itu tak boleh muncul selagi data itu tak wujud. Breakout ni selagilah itu expected fire circle tu tak boleh berlaku. So untuk currently kita hanya follow fire circle, iaitu expected bila price sampai di kawasan 61 mini kita akan fail, breakout sampai fail, expected kita akan buat another lower low untuk ke kita punya bearish market 3 tahun. So meaning apa yang kita perlu buat sekarang untuk Zul sendiri, price Bitcoin sampai kawasan ni macam juga di at least kita secure dulu kita punya kuota modal macam Bitcoin, Ethereum tu yang mana profit Zul akan secure kan, dan mana yang altcoin mana altcoin yang kuota dalam negative profit, kalau Zul tak dapat turunkan dia punya average, Zul akan lock profit dalam 50%. At least Zul keluar 50% untuk contoh di Solana tadi. Kalau Bitcoin sampai 61, kemudian average tu still lagi price average tu mesti lagi atas, so meaning dalam ni Zul akan keluar exit 50%. At least 50% Zul hold, 50% lagi Zul boleh guna untuk buy di bawah. So 50% tu kalau Zul buy bawah, meaning average Zul akan drop dengan drastic. So Zul tak perlu tunggu price sampai 17, expected maybe dalam 100 ataupun 80 dah kembali profit. So return investment kita akan tinggi untuk long term. Tu guys, rasa itu saja untuk malam ni untuk terangkan apa yang berlaku. Sebab apa Zul tengok di chat channel tu dan ramai yang FOMO nya. So sebenarnya anda buy sekarang ni anda memang dalam keadaan FOMO. So apapun kalau anda first buyer, yes, tak masalah, anda deploy dulu 20%. Kalau anda first buyer 20%, jangan log in lagi 20% untuk at least sama juga anda boleh guna data ni sebaik saja kalau anda buy kawasan ni. Dan mana-mana altcoin, contoh di Ethereum sekalipun, kalau anda buy juga nak buy pun bagus dah sebab dah breakout. Expert anda boleh tengok chart kata Ethereum ni ada kena resistance sampai kawasan ni, baik saja price sampai kawasan 3 point, boleh ikutkan 30 hampir 4k,
Ethereum sampai saja 4K, at least anda dah lock anda punya modal ataupun letak stop loss anda dalam break-even. So kalau naik lagi ada untung, expected kalau dia drop anda expected hanya at least anda dapat balik modal. Tapi untuk confirmation dia drop tu adalah kita akan tengok di BTC, iaitu bila BTC berada 61. Breakout adalah good, gagal kita akan kita akan continuous kita punya bearish market, iaitu jika tahun 22 adalah tahun pertama 4 year cycle. Tahun pertama permulaan 22, 23, 24 kita akan bearish market, dan 25 barulah kita akan ada buat blow off top yang baru untuk completekan kita punya 4 year cycle. Hopefully data ini dapat membantu anda, dan apa yang tu tengok di chart, berapa ini adalah amat penting untuk anda tidak FOMO, tapi bergantung kepada anda punya money management. Macam Zul tak sesuai untuk buy sekarang, hanya beberapa coin lagi hanya untuk turunkan reduce. Kalau anda nak buy juga tak salah, at least jangan all in 20% saja, kemudian monitor pergerakan Bitcoin ini dan expected Bitcoin 61. Hopefully anda stop letak anda punya stop loss di spot ataupun di average. Siapa yang leverage average lah, siapa di spot expectednya apa sahaja spot, Dolmo sarankan anda pada main spot. Bila di spot itu expected ambil loss, stop loss dalam profit. So contoh di Bitcoin 46, mungkin di Bitcoin nanti kalau price 61 tu akan start dalam 49 ataupun 50. So milih profit tu at least tu akan keluar sedikit dalam profit tak banyak, tapi banyak atau sikit tak kisah, janji kita dapat modal dan sedikit profit. Even profit 10 sen pun tak salah, itu still lagi profit. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So hopefully anda dapat sharekan ini ke grup-grup lain, sebab apa ini data yang penting. Hopefully kita jaga kita sebenarnya. So Zul nak at least nak kata yang one measure expected dia faham pergerakan ini, pergerakan 4 year cycle dan expected another 5 year cycle tu biar dulu. 5 year cycle tu bila data tu dah kata datang, barulah nanti kita akan expected 5 year cycle. Now kita hanya follow 4 year cycle. Now ada Bitcoin amat genting sekarang ni. Saya cakap memang Zul tak berani nak buy lagi coin-coin ni, Zul hanya tumpukan kepada altcoin yang Zul cuba untuk turunkan reduce punya average. Contoh di Solana tadi nak turun ke average, at least kalau dia drop lagi average kawasan ni, naik sikit pun tak masalah, dia boleh lock dah dalam dalam profit bila mana Bitcoin berada di 61 ke 50k. Guys, itu je untuk malam ni. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.